Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pada dasarnya, berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, berhubung dengan cadangan di sebalik rang undang-undang ini, saya rasa memang ianya merupakan satu langkah yang positif, arah yang membina, ya. Sekiranya tujuannya adalah untuk mengurangkan bebanan perbelanjaan penyelenggaraan stadium ke atas yang sedang ditanggung oleh pihak kerajaan, dan melalui penswastaan ini maka seluruh perbelanjaan itu akan diserahkan kepada pihak swasta, hasil daripada perundingan yang akan dilakukan oleh pihak perbadanan, ya. Konsep selalunya penswastaan ini adalah begitu, ya. Tetapi yang kita khawatir, ya, apabila kita memberikan kuasa itu kepada pihak perbadanan dan mereka di dalam perbincangan dan perundingan mereka boleh membeli apa saja aset, fixed asset ataupun aset yang bukan fixed asset, ya. Dan kita akhirnya perbelanjaan itu akan pada mulanya ditanggung oleh pihak kerajaan, ya. Kerana untuk setakat mana yang saya faham lah, ya, apa yang dia akan kemukakan perancangan dia, keperluan untuk nak upgradekan stadium dan sebagainya, dan di sini kita sendiri telah mengakui bahawa kita tidak mempunyai kepakaran, ya. Yang kita khawatir untuk menjadikan proses penswastaan itu berjaya, ya, sehingga kelengkapan yang sedia ada mampu untuk dijalankan secara swasta sepenuhnya, ya. Dalam proses itu pihak kerajaan akan diminta untuk mengeluarkan, ya, perbelanjaan-perbelanjaan yang tinggi, dan akhirnya apabila proses penswastaan itu gagal, ya, sekiranya ianya gagal, maka seluruh perbelanjaan itu akan telah habis dikeluarkan, dan kita masih dapati kita berada di tahap yang sama, ya. Sebagai contohlah, ya, katakan sekarang ini dikatakan okey, kita tak boleh gunakan stadium Bukit Jalil dengan sepenuhnya dan mendapatkan potensi ekonomi yang sepenuhnya daripada stadium itu oleh kerana rumputnya masih lagi rumput kerbau, cow grass. Maka kita kena tukar kepada rumput yang jenis artificial turf ke, ataupun rumput yang special, yang istimewa, yang diimport, yang akan mengeluarkan belanja yang mungkin beratus ribu ataupun sehingga sejuta, dan tambah lagi dengan apa saja lagi kelengkapan asas fixed asset, nak tukar dia punya dressing room dengan adanya sauna lah, dengan adanya jacuzzi lah ke apa ke, kita tak tahulah kan, ya, apa yang akan dicadangkan oleh pihak perbadanan untuk mencapai satu tahap di mana ianya akhirnya boleh berdikari, ya. Yang kita khawatir ialah apabila ini semua dilakukan, ya, tapi ianya masih tak dapat memperolehi satu kontrak Air Asia ke, MAS ke, Petronas ke, yang akan sanggup mengambil alih dan memberikan pulangan kepada kerajaan dan sebagainya, ya. Walaupun dalam arti kata yang lain, walaupun konsepnya pada dasarnya adalah baik, yang kita khawatir bila kita dah tubuhkan perbadanan ini dan telah memberikan kepadanya kuasa-kuasa yang lebih dan keanjalan yang lebih berbanding dengan perbadanan Stadium Merdeka, kita khawatir bahawa ianya tetap tidak mencapai, ya, matlamat yang diinginkan setelah kita dah keluarkan belanja, ya. So yang kita nak tahu ialah apakah dia punya check and balance, ya, yang boleh kita terlibat ataupun kita boleh menentukan bahawa pihak kerajaan pun tidak akan terlalu gairah mengeluarkan perbelanjaan untuk menjadikan stadium Bukit Jalil ni sebagai satu stadium yang tahap antarabangsa dan sebagainya, dengan harapan akan ada satu syarikat swasta yang akan ambil alih dan yang akan mendatangkan pulangan kepada kerajaan. Adakah adanya
satu kaedah di mana check and balance ini telah pun dimasukkan, ataupun adakah apabila perbadanan ini telah pun ditubuhkan, maka pihak kerajaan akan committed untuk memenuhi segala perancangan dan wawasan dan perbelanjaan yang ingin dikeluarkan oleh dipohon oleh pihak perbadanan, dan akhirnya bila gagal, ya, na'udzubillah, sekiranya gagal, kita tidak mendapat apa-apa, dan we are dengan izin back in square one. We still have to maintain our stadiums, and we have satu stadium yang lebih sophisticated yang akan menuntut perbelanjaan penyelenggaraan yang lebih tinggi, dan ianya tetap tidak merupakan satu venture yang commercially viable, ya. Itu yang saya nak tahu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya ingatkan lagi bahawa akta ini bukan untuk menswastakan stadium kita. Ini bukan, jangan salah faham, kita dah nak swastakan, tidak. Cuma ia memberi ruang kepada perbadanan untuk berunding, untuk mengadakan kerjasama sekiranya perlu. Bukannya hari ini kita bercakap untuk bila buat bila sudah diluluskan akta ini, esok kita nak baiki semua, lepas tu kita nak bagi pada orang, tidak. Tetapi dalam masa yang sama, misalnya katakanlah kalau sekarang dilihat kemudahan yang ada, misalnya Stadium Putra, yang ada stadium yang tertutup itu, Stadium Putra ialah satu stadium yang paling laku dari segi booking, dari segi tempahannya. Dan orang lalu lalang, dan banyak orang bertanya, kalau kami nak membuat event, kadang-kadang kita perlukan hotel di sini misalnya, dan perlu dibina hotel di situ kerana tidak ada hotel. Dan kalau perbadanan fikirkan ada orang yang nak melabur hotel, kalau nak sebut hotel murah ke, hotel Sri Malaysia ke, hotel Tune ke, ataupun hotel 5 star, misalnya kalau siapa pergi Chelsea Stadium misalnya, tak ada tempat parking pun. Saya kira-kira ada 6 saja kotak parking dia. Kalau lebih pun tak sampai 10. Yang lain hotel saja keliling. Intercon lah, macam-macam hotel. Ada 3 hotel keliling misalnya, kerana diperlukan ada hotel yang ada di situ misalnya. Apa salahnya kalau dipikirkan perlu? Kamu datanglah melabur, gunakan tanah di sini misalnya, supaya melengkapkan lagi kemudahan yang ada. Sebagai contoh, diberitahu. Jadi jangan hanya fikir yang negatif tadi, tetapi banyak perkara yang positif boleh kita lakukan.